Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara, program yang khusus membincangkan tentang isu-isu semasa, dan hari ini juga kita memilih satu lagi isu yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita kongsikan bersama penonton-penonton Ruang Bicara di Bernama TV. Baiklah, isu ataupun topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah peranan doktor swasta dalam pemberian vaksin dan pemantauan pesakit COVID. Kita ada dua tetamu yang akan kita hubungi nanti. Kedua-duanya tentunya lah melalui kemudahan Skype. Dan tetamu yang pertama yang akan kita hubungi sebentar lagi ialah yang berbahagia Dr. Boy Saidi Abdul Razak, Naib Presiden Perdim ataupun Pertubuhan Doktor-Doktor Islam Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Dato'. Sihat ya? Sihat insyaAllah. Okey, ini satu topik yang saya kira penting sebenarnya. Dr. Saidi ya. Kita bercakap tentang peranan doktor swasta dalam pemberian vaksin dan juga pemantauan pesakit COVID. Apa yang dimaksudkan dengan pemantauan pesakit COVID? Dan ianya juga dikatakan ada kaitan dengan program yang disebut sebagai Home Surveillance Order dan juga Home Monitoring. Boleh kita kongsi bersama, Doktor? Terima kasih. Perdim mengucapkan kepada TV bernama memberikan kesempatan kepada kita di TV bernama menerangkan sedikit berkaitan dengan HSO yang dikenali sebagai Home Surveillance Order. Sebenarnya, Datuk, saya definisi daripada HSO ini pada 30 bulan Mac 2021 kerana Menteri telah menandatangani Ordinan Darurat tahun 2021, iaitu Seksyen 6.1 dalam kuasa-kuasa yang diberikan telah melantik doktor yang berdaftar di bawah Akta 1971 dari doktor swasta terutamanya mereka memberi iaitu boleh mengkarantin, merawat, mengimunisasi dan asingkan pesakit yang kita duga adanya penyakit COVID-19. Jadi kami boleh mengeluarkan sakit yang terikat dengan penyakit berjangkit tahun 1988 Akta 342. Dalam bahasa mudahnya adalah pesakit COVID yang kita curigai COVID kategori 1 dan kategori 2. Ya. Kami akan tahu dan rawat mereka di rumah. Oh, okey. Okey, ini sesuatu yang menarik sebenarnya. Dok, satu yang cukup pentinglah. Jadi selepas mereka dirawat ataupun diasingkan di dalam rumah itu sendiri ataupun home monitoring, apa-apa yang dilakukan oleh pihak doktor-doktor sendirilah dalam memberi rawatan dan sebagainya kepada pesakit COVID itu, Dok? Apabila perkara yang kita perlu lakukan kalau seandainya pesakit datang ke klinik swasta, okey, kita perlu membuat swab test. Okey. Kita curiga bahawa pesakit itu ada jangkitan COVID, kita akan membuat swab test, rapid test kit antigen, di mana keputusan boleh diperolehi dalam masa 15 minit. Atau seandainya positif, itu sudah bermulanya HSO. Jadi tugas doktor swasta memastikan bahawa pesakit di kategori 1 dan kategori 2. Kalau pesakit tersebut masuk di dalam kategori 1 atau kategori 2, doktor boleh mengeluarkan, doktor swasta boleh mengeluarkan HSO tersebut. Okey. Iaitu Home Surveillance Order. Itu tugas kami. Okey, bila doktor sebut tentang Home Surveillance Order itu pun kita ingin mendapat pencerahan sedikit. Semasa proses Home Surveillance Order itu, apa yang dilakukan sebenarnya, Dok? Apakah hanya sekadar memberi rawatan ataupun bagaimana? Bukan. Okey, secara lengkap,
lengkap, kita sebagai doktor swasta akan membuat 3 perkara. Okey. Seandainya pesakit datang ke kita, Hmm. kita membuat rapid test kit, Hmm. rapid test kit itu positif, Ya. kita akan membuat swab yang kedua, iaitu kita akan buat PCR swab test. Okey. Kita akan hantar ke Mamat. Jadi sekarang pesakit tersebut sudah positif. Okey. 3 perkara yang kita buat adalah, yang pertama, kita akan isu HSO. Berarti pesakit tersebut telah terikat oleh Akta 1988, iaitu Akta 342. Kita memberikan akta kita akan isu. Okey. Yang kedua, kita akan pakaikan gelang. Yang ketiga, kita akan memberitahu pesakit untuk mengisi MySejahtera bahawa mereka telah di HSO. Okey. Ini 3 perkara yang kita buat apabila kita berjumpa dengan pesakit. Ada 6 perkara yang kita buat Ya. bila pesakit sudah kita HSO. Iaitu yang pertama, kita akan menghantar return harian ke PKD, Okey. Pejabat Kesihatan Daerah, return mingguan. Yang ketiga, kita doktor swasta, kita akan membuat home assessment HAT. Okey. Di mana HAT ini ada senarai-senarai kita akan tanyakan simptom-simptom kepada pesakit tersebut selama 10 hari. Okey. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat nanti pada hari ke-11, kalau sudah tidak ada lagi simptom sakit, kamilah yang akan memotong gelang yang telah dipakai. Okey. Dan yang terakhir sekali, kita lah yang akan mengeluarkan MC untuk pekerjaan mereka. Kita akan keluarkan surat penlepasan HSO dan juga discharge summary. Ini 6 perkara yang dibuat oleh doktor swasta. Bila doktor sebut, ya, bila doktor sebut tentang 6 perkara ni, ini pun sesuatu yang ingin saya dapatkan kepastian. Kalaulah kata mereka yang telah pun diberi rawatan secara home surveillance order dan juga home monitoring ini, apakah berkemungkinan bahawa pesakit-pesakit ini sekiranya tidak menunjukkan satu keputusan yang positif ataupun yang baik, mereka juga akan terus dihantar ke hospital ataupun macam mana, Dok? Okay. Kita doktor swasta diberikan tanggungjawab untuk merawat pesakit kategori 1 dan kategori 2 saja. Okey. Pertama, asymptomatic, tidak ada simptom. Walaupun PCR positif, dengan rapid testnya positif, tapi tidak ada simptom. Itu kategori pertama. Satu. Kategori kedua yang ada simptom ringan. Jadi kalau di dalam home assessment tool, kita adanya senarai-senarai clinical symptom. Clinical symptom, adanya warning sign ataupun red flag, bendera flag merah, kita perlu merujuk pesakit ke hospital. Sudah masuk ke kategori 3, 4 atau 5. Okey. Setakat ini doktor, kita dah hampir-hampir di penghujung sebenarnya perbualan kita, tapi saya juga nak dapat informasi daripada doktor sini. Setakat inilah berapa ramai dah yang sedang menjalani home surveillance order ini ataupun home monitoring ini yang dikendalikan oleh Perdim khususnya, doktor? Datuk, sebenarnya program SO ni belum digunakan lagi. Okey. Lagi di peringkat pendaftaran petugas bersama dengan Jabatan Kesihatan masing-masing. Respon daripada Kementerian Kesihatan sendiri, apakah mereka memberi satu respon yang positif yang mungkin membolehkan pemberian ataupun home surveillance order dan juga home monitoring ini dijalankan oleh Perdim sendiri? Datuk, sebenarnya program ini adalah cadangan daripada Kementerian Kesihatan sendiri. Okey, good. Dan mereka sekarang sudah kelelahan kerana perlu merawat dan mengasihkan
kategori 2. Okey. Sekarang banyak pusat-pusat kuarantin telah penuh. Hmm. Dan kami hadir membantu merawat, mengasingkan, mengawasi pesakit COVID yang positif dalam kategori 1 dan kategori 2. Okey. Supaya dapat menjalankan Kementerian Kesihatan Malaysia sekali membantu memutus rantai. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Boy Saidi Abdul Razak. Walaupun agak kecewa sedikit kerana audio yang kita terima itu suara Dr. Boy agak terputus-putus, tapi mungkin di masa-masa yang akan terdekat ini Dr. Boy Saidi mungkin lebih baik kalau Dr. Boy Saidi datang ke studio ini dan kita boleh berbincang secara lebih efisien lagi sebenarnya. Tapi apapun kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Boy Saidi Abdul Razak, iaitu Naib Presiden Perdim, kerana berkongsi sesuatu yang menarik sebenarnya bersama kita di ruang bicara ini. Kita berehat dulu buat seketika sebelum kita hubungi seorang lagi tetamu yang telah pun bersiap sedia di kemudahan Skype kami. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara. Kita masih lagi bercakap tentang peranan doktor swasta dalam pemberian vaksin dan pemantauan pesakit COVID. Dan tadi kita telah pun berbual dengan Dr. Boy Saidi Abdul Razak, itu Naib Presiden Perdim. Dan seorang lagi tetamu yang akan kita sembang-sembang melalui kemudahan Skype ini ialah yang berbahagia Dr. Syed Badarudin Syed Ali, yang merupakan Ketua Perhubungan Perdim Negeri Pahang, dan beliau juga merangkap Ketua Urusan PPV GPS Perdim. Assalamualaikum Dr. Syed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Syed okey ya? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan harap komunikasi kita ini akan berjalan dengan lancar sebenarnya. Dr. Syed ya? Ya, insya-Allah. Ya, kita nak berkongsi sesuatu yang mungkin berlainan sedikit dengan apa yang kita kongsikan tadi bersama dengan Dr. Boy Saidi. Kita nak bercakap tentang program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan yang sekarang ini begitu rancak sekali dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Jadi kita nak tahu peranan yang dimainkan oleh doktor-doktor swasta dalam menjayakan program ini ataupun PIK ini, Doktor. Ya, peranan doktor swasta di dalam menjayakan program imunisasi kebangsaan ini adalah dengan melalui penyertaan mereka di dalam pusat pemberian vaksin ataupun PPV yang dianjurkan oleh CITF Negeri dengan kerjasama kementerian-kementerian yang berkenaan dan dikelolakan oleh Public Protect Health Corp, PSC. So melalui program-program yang dikenali sebagai PPV GP ataupun PPV klinik swasta dan juga PPV hospital swasta dan juga PPV Mega yang dianjurkan oleh CITF Negeri. So dengan cara itulah doktor-doktor swasta melibatkan diri mereka. Berapa silakan Dok. Ya, kalau kita lihat melalui maklumat yang terkini pada 21 hari ke-6 2021 melalui kerjasama di antara pihak kerajaan dan swasta di dalam PPP yang disebut tadi, PPGP, PPP Mega dan PPP Hospital, kita telah suntik hampir 1 juta dos dalam masa 2 minggu ni. Yang mana average kita punya suntik yang melibatkan itu hanya melibatkan lebih kurang 100 hospital dan 700 lebih klinik swasta. Dengan purata suntikan lebih kurang 40 dos satu hari. Kita telah capai lebih kurang 1 juta dos dalam masa 2 minggu. Bukan satu kejayaan hasil daripada kerjasama di antara kerajaan dan doktor swasta. Okey, sesuatu yang menarik jugalah apa yang disebut oleh doktor tadi. Saya juga nak berkongsi pandangan dan juga pendapat doktor secara ikhlas lah.
Bagaimana Perdim sendiri melihat tentang proses yang dijalankan setakat ini, terutamanya bila kita sebut tentang PIK ini, dan apakah Perdim merasakan bahawa sambutan daripada orang ramai juga sebenarnya memberikan sesuatu yang mungkin jauh lebih positif dari apa yang dijangkakan ataupun apa yang berlaku sebelum ini, Dok? Sudah pasti, kerana apa yang kita lihat ialah doktor-doktor swasta ini dia memiliki klinik-klinik yang berhampiran berdekatan dengan target ataupun populasi sendiri. Mereka telah establish di sana lebih kurang berpuluh-puluh tahun, dan mereka kenal masyarakat setempat. So di dalam pendaftaran KKM kita ada lebih kurang hampir 9,000 lebih klinik di seluruh Malaysia yang berdaftar. So setakat ini yang on board program PPB klinik swasta ni baru lebih kurang 800 ataupun 1,000 klinik. So bayangkan jikalau mereka ni yang berdekatan dan melibatkan diri, kita tak perlu pergi jauh lah, mungkin setakat 2,000, 3,000 kita mampu, klinik swasta saja mampu menyuntik lebih kurang 90,000 dos satu hari. Seperti yang ditetapkan oleh PHCOP. Kita di klinik swasta kita suntik dibenarkan suntik 3 hari sekali dan maksimal lebih kurang 30 patient satu hari. So kalau kita ada 3,000 klinik, kita boleh suntik 90,000 maksimal satu hari. Itu melalui klinik swasta saja. Belum lagi melibatkan PPV Mega yang juga disertai oleh doktor swasta dan juga klinikal, dan juga di klinik di hospital-hospital swasta yang mana dia punya kadar suntikannya lebih ramai lagi berbanding dengan klinik swasta. Okey, bila kita bercakap tentang istilah swasta, itu pun sendiri kadang-kadang memberi kebimbangan juga kepada mereka yang mungkin ingin mendapatkan suntikan di klinik swasta. Apakah mereka akan dikenakan bayaran ataupun percuma juga seperti apa yang dilakukan oleh PICK ini sendiri, Dok? Di klinik swasta ini kita dikawasi oleh PHCOP, sebuah government link company iaitu milik KKM 100%. So pemberian vaksin kita berdaftar di bawah PHCOP. Yang pemberian vaksin adalah secara percuma. Kita tidak mengenakan sebarang charge. Kalau kita kenakan charge kita menyalahi peraturan. Salah dari segi peraturan dan boleh dikenakan tindakan. Dari segi vaksin itu sendiri, timbul juga masalah baru ini dibangkitkan bahawa kita lambat mendapat bekalan vaksin dan sebagainya. Bagaimana dengan klinik-klinik swasta yang turut sama terlibat dalam program ini? Apakah masalah itu juga dihadapi oleh klinik-klinik swasta dalam usaha untuk mendapatkan vaksin yang mencukupi untuk memenuhi permintaan daripada rakyat? Apabila kita mendapat kelulusan pendaftaran di PHCOP, so kita selang beberapa minggu sebab itu kita akan diberi kod pendaftaran vaksin dan juga bekalan vaksin. So setakat yang kita terima setakat ini mencukupi. Tetapi apabila kita dapat sejak kebelakangan ini kita ada terima rujukan daripada ahli, mereka sepatutnya menerima vaksin tapi telah ditangguh ataupun didelay disebabkan oleh vaksin, kekurangan vaksin. Itu memang betul. Selain daripada masalah itu, Doktor, apa lagi cabaran sebenarnya yang dihadapi oleh klinik-klinik swasta ini sendiri? Cabaran yang paling yang kita agak mencabar sebab kita diberi list senarai vaksin ni orang yang disuntik melalui MySejahtera. So kita pilih list oleh MySejahtera, katalah 30 orang satu hari dan 90 orang satu minggu. So dalam senarai kita perlu menghubungi mereka. Kita perlu menghubungi mereka untuk pastikan mereka akan datang ke tidak. Ada setengahnya dapat dihubungi. Ada setengahnya mereka tak tentu boleh datang ke tidak. Ada setengahnya menggunakan nombor telefon orang lain. Jadi kita susah untuk menentukan sama ada mereka datang ke tidak. Sebab apa? Kita tidak boleh sontik orang lain.
Sehingga kita kena pastikan orang itu datang ke klinik. Sekiranya mereka tidak dapat datang, baru kita boleh gantikan mereka dengan reserve list yang kita ada. Kita juga kena sediakan reserve list untuk menggantikan mereka yang tidak datang. Jadi inilah antara cabaran yang paling hebat sekali lah. Untuk mengatur antara orang yang tidak datang, perlu ambil vaksin sepatutnya. Kita kena habiskan vaksin. Kita perlu hantar return. Kalau kita tak habiskan vaksin, kita nak tanggungjawab sebab begini. Satu lagi cadangan juga ada dilontarkan di luar sana sebenarnya, Dr. Said ya. Selain daripada mereka yang mendaftar melalui MySejahtera, apakah mungkin masanya sudah sampai agaknya lah dari segi pandangan Dr. Said sendiri bahawa mungkin kerana kita bercakap tentang klinik swasta, kita cakap tentang perkhidmatan yang diberikan oleh klinik swasta, tidakkah boleh sebenarnya klinik swasta ini diberi kelonggaran untuk menerima walk-in patient ataupun mereka yang secara walk-in sahaja datang ke klinik untuk mendapat suntikan vaksin COVID-19 ini tanpa melalui MySejahtera? I wish it is true. I wish it can happen. Saya berdoa semoga dia akan menjadi pada suatu hari kelak. Sebab kita sebagai klinik swasta JP, kita tahu penduduk berdekatan, kita tahu pena-pena syarikat yang berdekatan, dan kita ada pesakit, senarai pesakit kita sendiri. Dan melalui ini sepatutnya kalau kita boleh dibenarkan, dilonggarkan, supaya kita boleh daftarkan pesakit kita yang datang secara walk-in, kita daftarkan Malaysia dan menerima suntikan. Itu memang sepatutnya kita harap ianya berlaku pada satu hari. Tapi saya dimaklumkan oleh YB Khairi Jamaluddin mesti mengatakan bahawa mereka perlu settle yang daftar dulu. Kita follow lah. Harus. Saya juga nak dapat pandangan daripada Dr. Said jugalah. Kita tahu target yang diletakkan oleh kerajaan kita. Kita cuba melahirkan ataupun mewujudkan apa yang disebut sebagai herd immunity ataupun immunity berkelompok bila kita bercakap tentang suntikan vaksin COVID-19 ini. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahawa herd immunity itu tidak penting ketika ini, kerana yang penting ialah untuk memberi suntikan kepada seramai mungkin rakyat Malaysia. Tetapi pandangan peribadi Dr. Said sendiri, apakah kita boleh mencapai target untuk mewujudkan herd immunity itu menjelangnya penghujung tahun ini, ataupun mungkin akan mengambil masa yang lebih panjang, Doktor? Terima kasih Tuan Mesti Pengacara. Ini satu soalan yang favorite lah. Tapi bagi saya confident. Kiranya tiada masalah dengan bekalan vaksin. Tiada masalah dari segi bekalan vaksin. Sebab dua faktor yang kita ambil kira, iaitu tenaga manusia yang perlu cocok, yang perlu mencocok orang, dan juga yang kedua ialah bekalan vaksin. Kalau kita ambil kira bekalan vaksin sampai pada mengikut jadualnya, saya yakin kita boleh capai. Kerana dengan kerjasama yang dilakukan antara swasta dan kerajaan, dan juga kesedaran rakyat, dengan kempen yang lebih aktif untuk menyedarkan rakyat, kita boleh capai 70 hingga 80% dalam akhir tahun ni. Kalaupun terlajak, mungkin terlajak sikit. Saya yakin. Baik, sebelum kita berpisah dari udara, seringkas-ringkasnya lah kami bagi peluang kepada Dr. Said memberi mungkin ada nasihat kepada orang ramai ataupun harapan daripada Tuan Said, Dr. Said sendirilah yang ingin disampaikan kepada penonton kita. Silakan Dr. Said. Harapan saya sebagai doktor nama perubatan swasta yang mengurus, yang menjadi pusat infeksi, bagi memudahkan semua pihak, saya mintalah kepada mereka yang telah berdaftar dengan MySejahtera untuk memastikan, sentiasa cek adakah mereka telah layak atau telah dapat appointment, dan klinik mana mereka yang dapat untuk cocok. Dan apabila mereka cocok, mereka pastikan mereka datang dan ataupun hubungi. Kalau mereka tidak dapat hadir atas sebab-sebab tertentu, kalau boleh hubungi klinik. Jadi klinik itu boleh dihubungi dengan beberapa cara kita beritahu. Dan pastikan juga mereka-mereka yang tidak sihat atau rasa ragu sebelum suntik, mereka jumpa dengan pakar dan dapatkan sihat. Mereka layak ke kita. Dan itu yang paling penting. Supaya kita memudahkan semua. Kalau mereka tak hadir, kita boleh ganti orang lain. Senang.
Okey. Jadi memudahkan semua. Ya. Harapan saya utama. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Dr. Syed Badarudin Syed Ali, iaitu Ketua Perhubungan Perdim Negeri Pahang, merangkap Ketua Urusan PPV GPS Perdim. Jadi kami cukup berterima kasih dengan apa yang berkongsi pandangan dan juga pendapat bersama dengan kami di ruang bicara ini, dan insya-Allah Dr. Syed Badarudin, kita hope for the best, dan saya percaya bahawa rakyat Malaysia sekarang ini pun sudah membuka mata dan hati mereka untuk segera menerima suntikan COVID-19 ini, kerana ini adalah sesuatu yang amat perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Syed Badarudin Syed Ali, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang memberikan tumpuan bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa kita masih lagi berjuang menentang COVID-19. Kita belum lagi menang sebenarnya. Jadi macam selalu kami pesan kepada anda, jaga SOP yang telah pun ditetapkan, dan kita jaga keluarga kita, dan yang penting juga kita jaga negara kita. Jumpa lagi.